Hai dan salam sejahtera. Okey, jadi pada hari ini kita akan masuk kepada topik baru iaitu pengurusan data. Okey, bagi dalam topik pengurusan data ni, anda akan pelajari mengenai piktograf. Okey, lepas tu carta palang dan juga carta pi. Okay, so yang pertama sekali kita akan fokuskan kepada piktograf dulu. Okay, jadi apa yang dimaksudkan dengan piktograf? Okay, piktograf ni sebenarnya adalah satu bentuk jadual dan dia ada gambar. Satu gambar tu ada maksud dia tersendiri. Maksudnya contoh dalam gambar dalam jadual ni ada gambar durian kan? Jadi satu biji durian ni bukannya bermaksud satu. Kamu kena tengok pada dia punya petunjuk. Kamu kena fokus kepada dia punya petunjuk. Biasanya berada di bawah. Macam ni dia kata, satu biji durian mewakili 20 biji durian. Maksudnya ada satu gambar ni, bukannya satu biji lah. Maksudnya satu gambar tu ada 20 biji durian. Jadi, kalau kamu nak tahu, pada hari Khamis ni, semuanya ada berapa durian? Jadi kamu kena kira 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 durian. Kamu darabkan dengan 20 biji durian. Jadi kamu akan tahu hari Khamis tu berjaya jual berapa biji. Okay, so 5 darab 20 akan dapat 100. Untuk hari Jumaat pula, semua dalam gambar ni ada 4 biji durian. Jadi nak tahu semua, kena darabkan dengan 20 sebab ada 4 gambar durian. Satu gambar durian mewakili 20 biji kan. Jadi 4 darab 20, kamu akan dapat 80 biji. Dan pada hari Sabtu ada 3, 4, 5, 6. 6 biji durian. Darabkan dengan 20 akan dapat 120 biji durian. Itu adalah cara macam mana anda nak baca piktograf. Itu kamu tengok pada petunjuk di bawah ni. Mewakili berapa. Kadang-kadang satu gambar ni mewakili 10, 5, depends. Bergantung kepada soalan yang diberikan. Okay. Itu adalah cara baca piktograf. Yang kedua adalah carta palang. Carta palang ni, apa yang penting adalah kamu kena tahu cara nak lukis dia punya senggatan-senggatan di paksi. Okey. Contoh soalan ni, bilangan buku cerita yang dibaca oleh 4 orang murid. Okey, macam mana nak bina dia punya carta palang adalah pertama kamu kena ada tajuk. Jadi tajuk dia ambil dari soalan. Soalan ni kata bilangan buku cerita yang dibaca oleh 4 orang murid. Jadi itu adalah tajuk dia, tulis bilangan buku cerita Okey. Lepas tu yang kedua, kamu kena lukis paksi. Okey, inilah paksi dia, paksi paksi Y, sini paksi X. Bilangan akan berada di paksi Y. Sini paksi Y. Dan dia punya nama murid akan berada di paksi X. Pastikan di hujung paksi ni tulislah sini murid, sini bilangan buku cerita. Kemudian kamu tengok dia punya bilangan. Dia macam sikit-sikit je kan. 6, 10. So, jadi kamu kena agak-agak. Pastikan bila kamu buat bilangan ni, janganlah kamu buat 4, 6, 10, 12. Kamu kena buat, pastikan dia seragam. Macam ni mula dengan bawah ni kosong, lepas tu 2. Nah, seterusnya pun kena tambah 2 lah. Dia kena seragam. 2. Lepas tu tambah 2 jadi 4. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 2, 10. 10 tambah 2, 12. 12 tambah 2, 14. Okay, dia kena seragam. Kalau tambah 2, semua kena tambah 2. Kalau tambah 3, semua kena tambah 3. Kalau tambah 5, yang lain pun kena tambah 5. Okay. Dia tak boleh ada 5, ada 2, ada 3. Tak boleh. Dia kena seragam. Okay, lepas tu dah ada dia punya senggatan, dah ada dia punya palang, lukislah dia punya paksi, dia punya graf berdasarkan pada jadual. Macam ni dia kata Yusri 6. Jadi kamu lukislah Yusri 6 sampai dekat 6. Tit sampai sini je. Okay, lepas tu lukis dia punya palang. Okay, lepas tu dia kata Hafizah 10. Kamu lukis sampai 10 saja. Stop. Lepas tu lukis palang dia. Okay. Macam tu cara untuk buat carta palang. Kemudian soalan seterusnya ditanya, hitungkan purata bilangan buku cerita dibaca oleh seorang murid. Okey, purata, macam mana nak kira purata?
kamu kena tambahkan semua bilangan buku cerita, bahagikan dengan bilangan murid. Murid ada berapa? Ada 4. Okay. So, kamu tambahkan semua bilangan ni, 6 tambah 10 tambah 12 tambah 4, bahagi dengan bilangan murid. Ada berapa orang murid? Ada 4. Jadi, 32 bahagi 4, kamu akan dapat 8. Itu adalah purata. Okay. Kita akan belajar lagi purata lepas ni. So, kita tengok dulu carta seterusnya. Carta seterusnya adalah carta pi. Carta pi dia berbentuk bulat. Macam tadi piktograf dia ada gambar. Satu gambar diwakili oleh berapa. Okay, itu adalah piktograf. Yang kedua kamu belajar adalah carta palang. Nama pun palang. Jadi bentuk dia pun macam palang lah, panjang-panjang macam ni. Yang ketiga adalah carta pi. Dia berbentuk bulatan dan dibahagikan kepada beberapa bahagian, dipecah-pecah-pecah. Ini adalah carta pi. Biasanya, satu bulatan ni akan mewakili 100%. Macam soalan ni, kamu tengok. Melayari internet 35, membaca 20, berenang 15, menonton televisyen tak tahu berapa. Memang satu bulatan akan jadi 100%. Jadi, kamu nak tahu menonton televisyen berapa? 100, tolak 35, tolak 20, tolak 15. Kamu akan dapatlah maki selebihnya adalah untuk menonton televisyen. Okey, ni adalah carta pi. Okey, so seterusnya apa yang kamu akan belajar adalah mode. Mode adalah kekerapan yang paling tinggi. Okey, sebelum tu kita akan pergi dulu tengok apa yang dimaksudkan dengan kekerapan. Okey. Kekerapan adalah bilangan nilai suatu data. Maksudnya berapa kali data tu diulang. Contoh macam dalam satu sekolah ada kelas PJK, ada 3 orang pelajar, berat dia 50. Maksudnya berat 50 tu ada 3 kali. Sebab ada 3 pelajar. Jadi, itulah kekerapan dia adalah 3. Sebab dia 3 kali. Lepas tu, contoh lagi yang lain macam, mak kamu bagi kamu RM5, 3 keping. Bagi duit RM1, 1 keping. Jadi, kekerapan untuk duit RM5 adalah 3. Kekerapan untuk RM1 adalah 2. Maksudnya berapa kali dia diulang. Yang tu adalah dipanggil sebagai kekerapan. Nak ingat sedang berapa kali dia ulang? Yang tu dipanggil sebagai kekerapan. Macam dalam gambar ni, contoh dia, berat jisim 28 kg, 3 orang murid. Jadi, kekerapan dia adalah 3. Ni, jisim 30, kekerapan dia 7. Jadi, dia punya bilangan murid 7. Maksudnya berapa orang murid yang ada? 7 kan? So, yang tu dipanggil sebagai kekerapan. Yang diulang berapa kali. Sekarang, kita pergi patah balik kepada mode. Mode adalah yang ada kekerapan yang paling tinggi. Macam dalam soalan ni, kamu tengok. Donde, Sarah dengan Afiq. Siapa yang baca pinjam buku paling banyak? Itu Afiq. Sebab 10 dengan 15. Yang paling besar adalah 15. Jadi, mode dia adalah bila kamu nak tulis mode, bukan tulis, kamu tahu yang mode adalah kekerapan paling tinggi, iaitu 15. Tapi, bila nak tulis jawapan, jangan tulis 15. Tulis dia punya nama. Macam di sini, 15 adalah Afiq. Jadi, mode sama dengan Afiq. Jangan tulis 15. 15 tu hanya nak menentukan je kekerapan dia. Contoh, kalau saya tukar, Sarah jadi 45. So sekarang mode adalah bilangan kekerapan paling tinggi. So yang paling tinggi sekarang ialah Sarah. Jadi jawapan sini akan jadi Sarah, bukan lagi Afiq. Seterusnya, median. Median adalah yang berada di tengah-tengah. Bila kamu nak jawab soalan median, pastikan data kamu disusun mengikut susunan. Macam ni, kena susun 1, 1, 2, 2, 3, 3. Dia tak boleh 1, 3, 2, 1, 2, 3. Macam tu, dia kena susun ikut susunan. Yang mula daripada yang kecil sampai kepada yang besar.
So, median adalah yang berada di tengah-tengah. Jadi, kalau data adalah data ganjil, ganjil kamu tahu ganjil adalah 2, 4, 6, 8, 10. Itu adalah nombor ganjil. Nombor genap adalah 1, 3, 5, 7, 9. Okay. Jadi, kalau dia adalah data ganjil, macam sini dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nombor kan? Okay. Jadi, dia adalah nombor ni genap genap. Okey. Ada 6 nombor, maksudnya dia adalah genap. Bila genap, kita akan ambil 2 nombor di tengah-tengah. Macam sini, di tengah-tengah adalah 2 dan 2. Lepas tu kamu tambahkan dia, tengok tambah. Lepas tu bahagikan dengan 2. Tengok jalan kira dia. Sini Bila data yang diberikan adalah genap, maksudnya ada 4 data ke, ada 6 data ke, 8 ke, 10 ke, kamu pun kira ambil yang betul-betul di tengah-tengah, ambil 2 nombor di tengah-tengah, lepas tu kamu bahagikan dengan 2. Itu adalah cara untuk cari median bagi data genap. Macam yang ni, yang berada di tengah adalah 2, 2. So, 2 tambah 2 bahagi 2. Mediannya adalah 2. 2 tambah 2 kan 4. 4 bahagi 2 sama dengan 2. Okay. So, sekiranya data yang diberi adalah ganjil. Macam yang ni kan. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Jadi, kamu boleh terus ambil nombor yang berada di tengah-tengah adalah nombor 2. Jadi, median dia adalah 2. Okay. Seterusnya, min. Min adalah purata. Macam tadi kamu kira purata sebelum tadi kan, kamu tambah bahagi dengan bilangan murid. Dia samalah. Min adalah purata. Dia benda yang sama je. Okay, cuma dia punya istilah saja yang lain. Okay, jadi kita tengok di sini. Contoh yang pertama, 3, 4, 5, 8. Okay, ni dia punya data. Jadi kamu kira dulu, ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Okay, bilangan data ada 4. Lepas tu, langkah seterusnya, kamu tambahkan semua data. 3 tambah 4 tambah 5 tambah 8. Kamu dapat 20. Lepas tu hasil tambah tu 20 bahagi dengan bilangan data ada berapa? Ada 4. Jadi 20 bahagi 4 sama dengan 5. Okay. So, jawapannya purata adalah 5. Okay. So, kesimpulannya di sini, bila nak buat purata ataupun min, tambahkan semua data bahagi dengan bilangan data. Okay. Yang akhir sekali adalah julat. Julat adalah perbezaan nilai maksimum dengan nilai minimum. Nilai maksimum adalah nilai yang paling besar dan nilai minimum pula adalah nilai yang paling kecil. Jadi bila dapat soalan julat, benda pertama kamu kena buat adalah kenal pasti yang paling besar, nilai paling besar dengan nilai yang paling kecil. Okay, dia contoh soalan nombor. Okay, pastikan apa yang saya cakap dengar nilai, bukan kekerapan paling besar dan bukan kekerapan paling kecil. Nilai paling besar dan nilai paling kecil. Contoh soalan yang pertama. Okay, kita tengok sini. Okay, nombor yang paling besar dekat sini adalah 85 dan nombor paling kecil adalah 72. Bila nak kira julat, paling besar tolak yang paling kecil. Jadi 85 tolak 72. Jawapannya adalah 13. Okay, ni soalan direct kan, sebab dia tak ada kekerapan semua kan. Okay, contoh 2 ni ada kekerapan. Tapi bila buat julat, abaikan kekerapan. Yang penting adalah nilai di sini. Kamu tengok. Nilai yang paling besar sini berapa? 36. Nilai paling kecil 28. Jadi nak kira julat 36 tolak 28. Bukannya 9 tolak 3. Yang ni adalah kekerapan. Bila kita buat julat, kita ambil nilai bukan kekerapan. Ulang nilai bukan kekerapan. Okey, untuk julat. Jadi 36 tolak 28 sama dengan 8 kilogram. Jadi itu adalah dia punya julat. Okey. So, itu sahaja untuk video yang pertama. Lepas ni saya akan tunjuk lagi cara untuk mengira, dan dia ada untuk mengira
median apabila dia mempunyai data kekerapan. Okey, sebab ni cikgu tak tunjuk lagi median yang ada data kekerapan. Ni hanya data yang direct saja. Lepas ni video seterusnya adalah video pengiraan median apabila mempunyai data kekerapan. Okey.